Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sekali lagi puji dan syukur bagi Allah. Dialah Allah yang layak dipuji dan tidak ada yang berhak untuk dipuji melainkan Dia. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi utusan Allah kepada kita, yang telah melaksanakan tanggungjawabnya, menunaikan amanahnya, menasihati ummahnya, dan telah berpesan kepada umat dengan perkara-perkara yang memberikan kebaikan kepada mereka. Selawat dan salam juga atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bertemu pada pagi ini membincangkan dalam kitab 77 cabang iman, membicarakan tentang perkara-perkara yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebagai seorang mukmin, pastilah kita sedar akan keperluan kita untuk sentiasa menggilap hati dengan keimanan kepada Allah. Kerana hati ni sifat dia berbolak-balik, iman pun sifat dia pada pasang surut. Jadi kita mengetahui cabang-cabang iman agar kita dapat menggilap iman, menggilap hati kita dengan keimanan, sehingga bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana iman bukan sekadar percaya, tetapi keyakinan yang ada di dalam hati diterjemahkan dengan lisan dan dizahirkan dengan anggota. Kerana itu apa saja yang terzahir pada anggota dan terucap pada lisan memberi makna yang signifikan, yang sangat besar kepada keimanan yang ada di dalam hati seorang hamba, atau memberi impak yang besar sebagai status dia sebagai seorang mukmin yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita baca kitab ni, mudah-mudahan dengan harapan Allah bantu kita dengan keimanan kepada Dia, Allah bantu kita dengan ketaatan kepada Dia, dan Allah bantu kita dengan kefahaman terhadap agama kita. La haula wala quwwata illa billah. Dan kita katakan subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih juga kepada pihak PQDM di atas inisiatif untuk mengadakan kelas ini, Pertubuhan Quran Daily Malaysia, disampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat PQDM, dan juga kita sebarluaskan lagi dengan rangkaian-rangkaian media sosial yang berkaitan dengan kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Cabang iman yang ke-50 ialah berkaitan dengan teguh dengan pegangan jamaah kaum muslimin. Teguh dengan jamaah kaum muslimin, makna kita berada dalam kumpulan orang Islam, bersama dengan orang Islam, bersama dengan pegangan mereka, iktiqad, keyakinan juga mereka. Bukan sekadar dalam keberadaan kumpulan, tapi bersama keberadaan itu adalah keyakinan, pegangan, iktiqad, amalan dan seumpamanya, bersama dengan jamaah kaum muslimin. Ini adalah salah satu perkara yang menguatkan iman. Kalau kita duduk seorang, lah boleh jadi iman kita ada, tapi bersama jamaah itu iman lagi kuat. Sebab tu kadang-kadang bila tak ada kelas, tuan-tuan, saya rasa saya yang lemah. Berselemahnya iman. Pasal apa? Tak ada bersama, kebersamaan kita tu tak ada. Bila kita kuat, kita sama tu, kita jadi kuat. Orang nak mengajar pun jadi kuat dengan baca dia. Orang yang mengaji pun kuat dengan pendengaran dia. Orang kameraman pun sendiri pun dia boleh mari dan sebagainya. Orang pun hadir. Kita semua tu saling bantu-membantu, melengkapi antara satu sama lain. Dan kerana itu Allah Subhanahu wa taala pesan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan jangan kamu bercerai-berai. Kemudian apabila disebut jamaah, jamaah ni maknanya jamaah kaum muslimin, mereka yang berada di atas agama imannya ahli sunnah wal jamaah, seperti mana Nabi dan para sahabat, itulah yang disebut sebagai jamaah. Bukan jamaah di sini dari sudut kepartian, kumpulan, kebangsaan dan seumpama dengannya, tidak. Jamaah di sini ialah jamaah yang berada di atas agama Allah dan juga apa yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah thumma mata mitatan jahiliyah." Siapa yang tidak patuh kepada pemerintah, kharaja minat ta'ah, dia keluar, khuruj, atau bahasa yang familiar kita panggil khawarij. Golongan khawarij ni ialah golongan yang keluar. Dia keluar daripada mana? Dia keluar daripada daerah ke? Dia keluar daripada tim ke? Dia keluar tak, dia keluar daripada ketaatan kepada pemerintah Muslim, pemerintah Islam. Yang tu disebut khawarij. Kerana kalau kita kata semata-mata keluar daripada kumpulan itu khawarij, maka kita akan mewujudkan banyak kumpulan, sebab kumpulan boleh jadi ramai. Tapi pemimpin hanya satu. Pemimpin apa? Pemimpin yang berada di atas sebuah negara seorang. Takkan ada dua pemimpin. Kalau ada dua pemimpin, maka rosak punah, ranahlah negara tersebut. Hancur binasalah negeri tersebut. Pemimpin yang dimaksudkan ialah seorang yang memimpin negeri, dia orang Islam, baik, adil. Kalaupun dia tidak adil sekalipun, ada isu-isu yang berbangkit, selama dia tidak kufur dengan kekufuran yang nyata, maka Islam mengajar kita untuk taat kepada pemerintah. Dan taat kepada pemerintah itu sebahagian daripada agama. Kerana Nabi SAW memerintahkan kita taat kepada pemerintah. Dan taat juga bukan bermaksud redha. Redha ni lain, taat ni lain. Kita taat kerana perintah Allah yang memerintah kita taat. Apa yang mereka lakukan, mereka kena cari redha Allah sebagaimana kita juga cari redha Allah. Bukan bermaksud bila kita taat kepada seseorang, kita meredai segala apa yang dia buat. Tidak. Kita tak gitu. Bukanlah bermaksud bila kita taat kepada dia, kita redha. Tidak. Kita doakan pemimpin kita, ya Allah, berilah kepada dia petunjuk, pandulah dia kepada jalan kebaikan, berilah kepada dia ketepatan pandangan, biarlah orang-orang yang mendampingi dia, orang-orang yang baik, orang yang soleh, orang yang boleh memberi nasihat kepada keimanan. Itu doa kepada pemerintah. Maknanya kita ada benda yang kita nak daripada dia, mungkin tak ada, tapi kita doakan kepada Allah. Dalam masa yang sama, kita diperintahkan oleh agama untuk taat kepada pemerintah. Dan mentaati pemerintah itu, kita mendapat pahala ketaatan kepada Allah. Kerana yang memerintahkan kita taat kepada pemerintah dan berada dasar jamaah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kata, oh kalau macam tu tak acil lah, kita tak seronoklah pemimpin. Betul, seronok pemimpin di dunia. Di akhirat macam mana? Di akhirat belum tentu. Kerana mereka akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap semua rakyat dia ini. So jangan kita anggap, oh kalau aku taat tu untunglah pemerintah, dia buat apa-apa, orang Islam suruh taat. Ini Islam apa ni suruh taat kepada pemerintah ni? Pemerintah salah pun dia suruh taat juga. Allah memerintahkan kita taat kepada pemerintah ada sebabnya, ada hikmahnya. Kerana Allah Azza wa Jalla lebih menyayangi hamba-hamba dia daripada kita menyayangi keluarga kita, daripada kita menyayangi sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Kerana Allah nak supaya apa? Hamba-hambanya hidup dalam keamanan, ketenteraman, boleh beramal, boleh baca Quran, boleh benda yang wujud dengan keamanan. Ada yang tidak wujud apabila berlakunya huru-hara, dan huru-hara boleh berlaku apabila tidak ada sistem yang mendatangkan ketaatan kepada pemerintah.
huru-hara, tuan-tuan. Jadi Allah jaga kita. Kita taat kepada pemerintah. Bukan kebaikan tu pergi kepada pemerintah. Kebaikan tu datang kepada kita. Pertama, dari sudut pahala. Kerana Allah yang memerintahkan kita taat kepada pemerintah. Yang kedua, dari sudut kebaikan keamanan. Kerana apabila kita taat kepada pemerintah, tidak akan wujudnya huru-hara dalam sebuah negara. Dan yang ketiga, dalam ketaatan itu bukan sepenuhnya bermaksud redha. Sebaliknya kita cover lagi dengan doa. Ya Allah, perelokkanlah pemerintahku, pemimpinku. Jagalah dia daripada perkara-perkara yang menyeleweng daripada agama. Apa salah kita doakan? Mendoakan mereka sebagai seorang Muslim juga dapat pahala lagi. Ini kan isu keimanan yang ada dalam hati kita. Dan keimanan kita berkait dengan ketaatan kita kepada Allah. Jadi sekali lagi saya katakan, siapa yang memerintahkan kita mentaati pemerintah? Hawa nafsu? Tidak, Allah. Sebab tu saya katakan kepada tuan-tuan, taatilah pemerintah kerana Allah. Sayangilah mereka kerana Allah. Bencilah mereka kerana Allah. Tapi kalau benci bukan dengan bermaksud kita mesti memberontak ke atas para pemerintah. Kerana agama tidak mengajar kita begitu. Sebaliknya agama mengajar kita menasihati pemerintah. So kalau kita diberi peluang untuk nasihat-nasihat, nah peluang nasihat kita dengan undi sebagai contoh, maka undi. Tapi dalam masa yang sama, jangan jadi orang yang keluar daripada jama'atul muslimin. Mana kalau tiba-tiba pemerintah yang dilantik itu tidak menjadi calon pilihan kita, tapi dia dipilih melalui sistem yang ada ini, ya, kemudian dilantik, diiktiraf di sisi pemerintah yang di-Pertuan Agong, ataupun yang Pertuan Agong itu sendiri sebagai lambang ketaatan kita, dia sendiri itu sebagai satu tonggak jamaah penyatuannya umat Islam, maka kewajipan mentaati dia adalah sebahagian daripada kewajipan dalam agama. Bukan saya katakan mempolitikkan agama, tidak, tapi agama memang ambil tahu masalah politik. Bukan kita yang mempolitikkan agama, tak, tapi agama memang ambil tahu masalah politik. Kerana agama mengajar kita cara makan, cara minum, cara tidur, cara masuk tandas, cara keluar tandas, cara basuh kencing, cara basuh buang air besar, cara berkeluarga, cara berniaga, maka agama juga mengajar kita cara macam mana berpolitik, mentaati pemerintah, dan macam mana pemerintah menjaga rakyatnya. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinannya. Sebab tu Nabi SAW larang kita memberontak ke atas pemerintah. Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jama'ah thumma mata mitatan jahiliyah. Sesiapa yang tidak patuh kepada pemerintah dan mengasingkan diri dari jamaah, maknanya keluar daripada jamaah, berlepas diri daripada jamaah, maknanya berlepas diri, aku ni bukan pemimpin aku tak ada kaitan dengan mereka, maka dia pun jadi orang yang memberontak ke atasnya. Dia mati dalam keadaan tersebut. Yang dia keluar tu siapa? Pemimpin umat Islam yang diiktiraf. Kalau kita ni, siapa dia yang paling kita patut? Kita yang di Pertuan Agong. Itu nombor satu sekali. Baginda lah yang menjadi tempat ketaat setia kita kepada pemerintah. Sebab tu bagi orang yang tak taat kepada yang di Pertuan Agong, tidak ada jati diri kenegaraan, tidak hormat kepada perlembagaan negara, maka kita katakan itu antara perkara-perkara yang ciri-ciri kharaja minat ta'ah wa faraqal jama'ah, maka ada padanya ciri-ciri itu. Lepas tu kita tengok kadang-kadang ada orang dia tak ada nilai. Kita kata bukan kerana kita taat tu sebab baik atau buruk dia secara individu itu hak dia antara dia dengan Allah. Tapi kita sebagai rakyat, kita diperintahkan untuk menghormati dia sebagai seorang pemimpin, mendoakan kepada dia dengan kebaikan. Mungkin ada orang tak setuju, tapi kita ingat Nabi SAW kata, siapa yang keluar tidak patuh daripada pemerintah, kemudian mengasingkan diri, berlepas diri daripada jama'atul muslimin,
kemudian dia mati. Matinya itu dalam keadaan jahiliyah, seperti mati jahiliyah. Maksud jamaah adalah kelompok kaum muslimin yang taat kepada pemerintah. Kematian jahiliyah pula bermaksud kematian seperti zaman jahiliyah ketika semua masyarakat Arab berpecah belah dan tidak berada di bawah satu pemerintahan. Jadi sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jagalah diri kita berpandukan agama. Okay? Ada satu lagi hadis dari Arfajah bin Shuraih al-Ashja'i radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, satakunu ba'di hanatun wa hanatun, faman ra'aitumuhu yufarriqu amra ummati Muhammadin wa hiya jami'un faqtuluhu kainan man kana minan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berlaku selepasku banyak fitnah dan kerosakan. Sesiapa yang melihatnya, faman ra'aitumuhu, sesiapa yang melihatnya memecah belahkan umat Muhammad sedangkan umat ini bersatu. Dia terjemahan kurang lengkap sikit. Sesiapa yang kamu lihat dia memecah belahkan umat, siapa yang kamu tengok kerja dia memecah belahkan umat Muhammad, di zaman umat ini bersatu, tiba-tiba dia datang untuk memecah belahkan umat, maka Nabi SAW kata, bunuhlah dia walau bagaimanapun sifatnya. Ayat ni bunyi macam, ya Allah, kerasnya, tapi kesungguhan agama dalam menjaga kesatuan umat itu sangat-sangat tegas dalam agama. Sebab tu cita-cita kita adalah umat ini bersatu. Cita-cita kita ni supaya ada figure yang Allah Ta'ala jadikan untuk umat ini. Allah lantik dia, Allah pilih dia, Allah bagi taufik kepada dia, Allah bagi hidayah kepada dia untuk dia memimpin kaum muslimin dan menyatukan suara-suara mereka. Semoga Allah Ta'ala hadirkan pemimpin itu untuk umat ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadirkan pemimpin begitu untuk umat di Malaysia ini. Seorang tokoh yang boleh memimpin umat dan menyatukan keseluruhan. Dan ini adalah nikmat dari Allah yang Allah Ta'ala beri bukan kepada semua orang hamba-hamba dia. Sebaliknya, bila hamba-hamba ini sudah taat kepada Allah, bila satu kumpulan A semuanya ikhlas kerana Allah, satu kumpulan B ikhlas kerana Allah, kumpulan C ikhlas kerana Allah, insya-Allah apabila semua hati-hati ni buat kerja kerana Allah, Allah Ta'ala akan hadirkan masa tu sebagai anugerah kepada umat pemimpin yang menyatukan mereka dan memandu mereka kepada kecemerlangan dunia dan juga kegemilangan akhirat. Ini yang kita cita-citakan. Tapi dia bermula dengan langkah pertama. Apa dia? Langkah pertama apa dia? Keyakinan kita, patuh kita kepada Allah yang memerintahkan kita patuh kepada pemimpin. Kalau orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang jadi khalifah, tiba-tiba umat tidak mentaatinya, sama juga tuan-tuan. Kenapa Uthman bin Affan mati dibunuh padahal dia sahabat Nabi, 2 kali jadi menantu Nabi? Kerana wujudnya kumpulan Khawarij ini yang tak puas hati dengan pemerintahan Uthman, akhirnya Uthman mati dibunuh. Orang baik, tapi apabila rakyat yang tidak baik, tidak bermanfaat juga. Pemimpin akan dapat hak dia, rakyat yang sengsara, mereka lah. Dia lupa tangan dia lah yang menyebabkan dia sengsara. Waktu mereka nak bunuh Uthman bin Affan, dia sangka mereka datang membawa kebaikan. Tapi bila Uthman mati, yang tinggal siapa untuk mereka? Tak ada. Ali naik jadi khalifah, kemudian berlaku pula fitnah. Ali pun kemudian dibunuh. Yang tinggal siapa? Geng pembunuh dengan orang yang dibunuh. Geng pembunuh dengan konco-konco. Jadi kita setiap kali tak buat hati, bunuh. Kita lantu buang. Hak tinggal siapa? Hak tinggal dia. Jadi itu yang berlaku fitnah dalam agama. Akhirnya berlakulah fitnah. Sebaliknya, kalau kita tak puas hati tu, jaga, masih hidup ada, kita baiki. Barulah elok. Baiki doa, kebaikan dan sebagainya. Begitulah dia
agama mengajar kita macam mana kita bernegara. Agama bukan sekadar mengajar pemimpin menjadi pemimpin, agama juga mengajar rakyat supaya menjadi rakyat yang baik. Agama ajar pemimpin menjadi pemimpin yang baik, dan agama juga mengajar rakyat supaya menjadi rakyat yang baik. Jadi jangan mengimpikan pemimpin yang baik dalam agama sekiranya rakyat tidak baik dalam beragama. Kerana semuanya ada hubung kait antara satu sama lain. Yang memimpin dan menjaga kita semua ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah Taala jaga kita semua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jangan pula hari ni kata ustaz ni berpolitik dalam agama. Tak, bukan berpolitik dalam agama. Sebaliknya beragama dalam politik. Okey. Kerana agama mengajar kita berpolitik ataupun memilih pemimpin, taat kepada pemimpin. Walaupun istilah politik mungkin tak sesuai nak digunakan, tetapi yakinlah bahawa tak ada benda dalam agama ni agama tak ambil tahu. Kerana kesyumulan Islam itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kamu agama. Maknanya agama itu sempurna, dan sempurnanya agama merangkumi semua aspek kehidupan. Yakinlah dan berimanlah. Dan mudah-mudahan dengan taatnya kita kepada pemimpin, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kepada cabang iman yang ke-51. Cabang iman yang ke-51 adalah ini hak pemimpin pula. Hak tadi hak rakyat. Rakyat apa dia? Mentaati pemerintah. Hak pemerintah pula apa? Menghakimi manusia dengan adil. Sebab tu saya katakan tadi, agama ni ada dia ajar rakyat menjadi rakyat yang baik, dan agama juga mengajar pemimpin menjadi pemimpin yang baik. Macam mana agama mengajar manusia menjadi pemimpin yang baik? Allah Subhanahu wa taala kata, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, maka berhukumlah kamu dengan adil. Agama mengajar kita supaya pemimpin mesti berlaku adil. Okey, pemimpin mesti berlaku adil. Atau apabila ada dua perselisihan pendapat, berlaku adillah di antara keduanya. Okey, Allah Subhanahu wa taala juga menyebut wala takul lil khainina khasima, dan janganlah kamu menjadi pembela bagi orang yang khianat. Khianat, adil. Adil, khianat. Dua istilah yang ada dalam agama. Tetapi memahami istilah ini perlu dikembalikan juga kepada neraca agama. Saya katakan neraca agama kenapa? Kerana ada orang dia nak keadilan, tapi neraca keadilan dia tak sama dengan neraca agama. Sebahagian orang menganggap adil itu ialah memberi hak sama rata. Dia dapat hak ni, orang ni pun dapat hak ni. Tapi itu bukan istilah agama. Agama meletakkan keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seorang ibu berhak dia dihormati oleh anak 3 kali ganda lebih daripada si ayah. Itu hak dalam agama. Maka adilnya Islam melebihkan ibu daripada ayah dari sudut kebaikan. Adilnya Islam dari sudut agama, adilnya Islam dari sudut hak juga. Allah meletakkan walaupun hak ibu mulia 3 kali ganda lebih daripada ayah, tapi ibu ni kena patuh kepada ayah. Kita kata, hak ni bisa, hak ni mana apa ni. Tak, itulah keadilan agama, kerana agama meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berbalik kepada neraca. Kalau pemimpin tu dia letak neraca keadilan dia kata saya ni nak kepada keadilan. Bukan nama parti ni, tapi saya ni keadilan, nak adil. Kita tanya,
apa justifikasi adil itu? Huraian dia macam mana? Kalau ambil huraian orang barat, adil di sisi mereka ialah berbagi hak sama rata. Sebab tu di Amerika Syarikat, negara demokrasi yang menjadi contoh kepada demokrasi dunia. Kerana adillah pemimpin mereka akhirnya hak gay dan lesbian diberi hak untuk kahwin sama jenis. Kerana pada sisi mereka itu adil nama dia. Dia rasa okey, adil. Sebagaimana orang boleh kahwin lelaki perempuan, maka orang boleh kahwin lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Adil tak? Adil di sisi mereka. Tapi adilkah itu di sisi Islam? Tidak. Di sisi mereka, hak sama dengan hak beragama. Islam ke, Kristian ke, Hindu ke, Buddha ke, apa saja agama, kamu buatlah apa yang kamu suka, kamu dapat hak yang sama rata. Tapi di sisi Islam, Allah hanya redha Islam sebagai agama. Kita sebagai orang Islam mesti kita bantu agama kita dan kita dakwahkan agama lain supaya meninggalkan agama mereka, datang kepada Islam. Bukan kerana apa, bukan kerana kita, kerana Islamlah agama yang baik dan kita nak kebaikan kepada orang tu supaya dia selamat di akhirat nanti. Itu neraca Islam. Bukanlah adil dari sudut Islam kita pergi belakang. Agama Kristian pun kita pergi, agama Buddha pun kita pergi, agama Hindu pun kita pergi, agama Islam pun kita pergi, kita layan semua sama rata. Jadi kita kata agama ni mana-mana pun ada hak masing-masing. Tuan-tuan, Islam beri hak untuk orang beragama. Tapi bukan Islam memberikan satu hak yang sama rata untuk. Sebab tu di negara kita Islam sebagai perlembagaan, alhamdulillah. Hak menyebarkan agama hanya kepada Islam, alhamdulillah. Kita juga bimbang kalau kata nanti hak orang kafir kena. Kita sebagai orang beragama memang kita nak begitu kerana Allah redha Islam saja sebagai agama. Adapun mereka nak beragama dengan ikut mereka, biarlah. Jangan pula kita yang mengangkat suara mereka. Kita orang Islam, kita mesti adil kepada mereka. Mereka ditindas, kita pula bersuara la ilaha illallah. Patutnya kita ni memperjuangkan agama Allah, memberi nasihat kepada mereka, datanglah kepada Islam, kerana di sinilah keselamatan dan seumpama dengannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kalau kita berbuat baik kepada mereka sekalipun, Allah Ta'ala kata, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalaulah ada orang kafir nak berlindung dengan kamu, lindungilah mereka. Tujuan apa? Supaya mereka mendengar kalam Allah. Mereka dakwah kepada mereka. Jadi itulah keadilan Islam. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan neraca sama rata. Okey? Dan ini mesti difahami oleh pemimpin umat Islam. Orang yang nak jadi pemimpin, dia kena faham apa erti keadilan dalam Islam. Bukan dia mesti menilai keadilan pada neraca dunia dan juga orang-orang barat. Dia mesti menilai keadilan dari sudut Islam kata apa. Dan selama Islam adil, sejarah menunjukkan agama-agama lain boleh hidup di dalamnya. Agama Kristian boleh hidup dalam pemerintahan Islam. Agama Hindu boleh hidup dalam empire Islam di India. Agama selain daripada Islam, bila Islam memimpin keadilan Islam, bukan bermaksud menindas agama lain, tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Islam agama yang benar, selain daripada itu tidak benar, tapi bukan bermaksud menzalimi mereka. Sebaliknya itu adalah ruang dakwah untuk kita mengajak mereka kepada agama Allah. Jadi berbuat baiklah sesama manusia dan berlaku adillah kepada orang yang kita pimpin, dan berlaku adillah apabila berlaku pertembungan antara dua pihak, kerana sesungguhnya kita diminta untuk berlaku adil. Okey, siapa yang jadi pemimpin dia kena faham tanggungjawab berlaku adil itu. Macam kita lah, anak kita ayah ni jadi pemimpin, ada anak 4 orang anak kita, ada anak kita yang besar, ada anak kita yang kecil, ada anak kita yang normal, ada yang anak kita yang mungkin kurang normal. So kita kena berlaku adil pada setiap tempat. Tak boleh nak kata ni bagi bajet semua sama belaka. Ni ada
Hak adik hak sekolah khas ni kena bayar 1,000 lebih bulan-bulan. Hak abang ni sekolah kebangsaan pun tak apa, sebab dia boleh belajar dah. Maknanya apa? Keadilan. Nak suruh orang ni boleh belajar juga. Hak tu pakaian pula. Hak adik pakai kecil, abang saya besar. Saya besar mahal lagi, saya kecil murah. Jadi tak adil lah. Takkanlah nak bagi adik baju besar juga, pakai sampai lanjut ke bawah. Tak adil macam tu. Jadi keadilan ini ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Islam agama yang tertinggi, letaklah Islam pada tempat yang tertinggi. Selain daripada Islam, agama-agama lain duduk di bawah, tidak diredai oleh Allah. Tapi Islam tidak mengganggu mereka. Islam tidak melarang mereka dan memaksa mereka masuk Islam. Tapi dalam masa Islam ajak mereka, datanglah, bergabunglah dengan agama Islam. Letaklah setiap perkara pada tempatnya. Itulah adil dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengandungi perintah supaya memerangi golongan yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah atau ingin memecahkan kesatuan umat Islam setelah mereka dilarang daripada melakukan sedemikian. Jika tiada cara untuk menegah mereka selain dibunuh, maka mereka boleh dibunuh. Siapa begitu agama ni? Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muslim. Lalu saya lah diberi keperluan, saya tak bagi buat parti banyak-banyak. Lagi timbul banyak parti, lagilah orang nak pecah. Ni sekarang ni tak pernah berlaku dalam sejarah. Bertembungan 4 penjuru, 5 penjuru, 6 penjuru. La ilaha illallah. Untuk apa kita semua ni muslimin dan muslimat? Kembalilah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayat, petunjuk, anugerahkan kita dengan seorang pemimpin yang boleh menyatukan umat di atas nama Allah Subhanahu wa taala dan yang memberikan kebaikan kepada seluruh rakyat. Paling utama sebagai orang Islam, dan tidak dilupakan juga orang-orang yang bukan Islam, berada di bawah rahmat, keindahan, keadilan agama Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat tak suka kepada perpecahan. Nak suruh kita bersatu je belakang. Tapi itulah, Allah belum hadirkan. Doalah banyak-banyak. Doa, tidak ada yang lebih power daripada doa. Undi sekali, doa boleh berkali-kali. Undi sampai pada peti undi je, tapi doa menembusi langit. Undi dikira oleh pengira undi, tapi doa didengar oleh Allah, pemilik sekalian alam. Tidak akan sama antara doa dengan kertas undi. Sebab itu doa adalah yang paling, senjata mukmin yang paling ampuh dan istimewa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melantik pemimpin yang baik di kalangan kita, dan semoga Allah memberi taufik, hidayah, petunjuk, kekuatan, izzah, kemuliaan kepada para raja-raja tanah air kita, dan Allah memberikan kepada mereka izzah, kemuliaan untuk memimpin rakyat ini kepada apa yang Allah redha, dunia dan juga akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Terjemahan dia, Allah Ta'ala memerintahkan, dan berlaku adillah kamu, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Sebenarnya orang yang beriman itu bersaudara. Orang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudaramu itu. Ini kerja kita, mendamaikan dan menyatukan. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beroleh rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu puak merendah-rendahkan puak yang lain. Mungkin puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula satu kaum wanita ke atas kaum wanita yang lain mencemuh juga. Mungkin puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu memanggil-manggil antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk. Kita panggil gelaran pelik-pelik ni, macam-macam kita bagi. Jangan panggil ni. Boleh jadi orang yang dipanggil itu tidaklah lebih buruk daripada yang memanggil, atau boleh jadi orang yang digelar dengan keburukan itu lebih baik daripada yang menggelar. Amat buruknya sebutan nama fasik sesudah dia beriman. Sesiapa yang tidak bertaubat, maka merekalah orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Apakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati? Apakah kamu suka seseorang makan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak, supaya kamu saling berkenalan. Dan sesungguhnya orang paling mulia di kalangan kamu, orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Surah Al-Hujurat ayat 9 hingga 13. Adapun dalam hadis muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi kita baca sangat menginsafkan. Kalau boleh, janganlah kita jadi orang banyak mencela. Sebaliknya, jadilah orang yang banyak mendoa. Janganlah kita jadi orang yang banyak mengutuk. Sebaliknya, jadilah orang yang banyak membantu. Janganlah jadi kita ni orang yang banyak suka mengkritik. Tapi sebaliknya, jadilah orang yang memberi nasihat dan kebaikan kepada sahabatnya. Ni kerana inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam as-sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Lelaki pertama yang Allah bagi harta kepadanya, lalu dia tidak dia membelanjakannya pada jalan yang benar. Tamu kita tengok orang ada harta, kita rasa Allah, untungnya dia, tapi jangan dengki lagi kat dia sehingga dia infakkan harta dia pada kebaikan. Aku dengki sungguh tengok dia infak kepada orang tu, infak kepada orang ni. Kalaulah aku boleh infak juga. Jangan dengki kepada harta, dengki kepada amal dia berkaitan harta. Satu. Yang kedua, wa akharun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua ialah seorang yang dikurniakan oleh Allah dengan hikmah, lalu dia mengamalkannya dan mengajarkan hikmah itu pula. Jadi kita pun dengki bukan kerana orang tu cerdik dah, tak, tapi dia amal. Aku Allah dengki sungguh tengok orang tu beramal di atas jalan ilmu. Aku seronok tengok dia semayang, aku tengok seronok dia baca Quran sebab dia mengaji.
Allah, kalaulah aku boleh beri ilmu macam tu juga. Jadi kita cemburu kerana amalan. Bukan aku pun tengok dia ada CJ tinggi, aku nak ada CJ tinggi juga, sebab kalau ada CJ tinggi gaji mahal, aku nak gaji mahal jugalah macam dia. Tu kita iri hati kerana apa? Bukan kerana amalan, kerana keduniaan. Biarlah kita iri hati, Allah, aku ni nak juga kebaikan. Kita nampak kebaikan di sisi Allah, itulah kebaikan yang paling utama dan yang paling besar. Dan itulah yang layak kita dengki kepadanya. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kaitan dia dengan iman. Bertambah dah iman kita bila kita taat kepada Allah, taat pada pemimpin, bila kita berlaku adil di antara dua orang. Kadang-kadang kita lah ni berlaku adil, tak nanti pemimpin kita jadi pemimpin, kita jadi rakyat pula ni kena berlaku adil juga. Berlaku adil terhadap pemimpin kita. Ada dua orang, mungkin calon ni kita tengok nilai dia macam ni, calon ni, maka berlaku adil lah dalam menilai dua-dua calon. Saya tertarik, mari saya dengar satu ceramah, satu parti tu dia kata, saya tak sebut nama parti lah, tapi saya menarik kepada isu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia kata, kat kita ni pak kampung, orang kampung kita ni kadang-kadang cari wakil rakyat sampai tengah-tengah malam. Tengah-tengah malam cari wakil rakyat lagi. Ya, kadang-kadang wakil rakyat kena hantar air, naik lori air, hantar air tak ada tempat tu. Jadi dia kata orang cari tengah malam, mau kerja kena kuat, orang begini-gini. Tempat kita ni ada dua calon betina, satu calon jantan. Dia kata marah pula orang kata calon betina, padahal dia maksud calon perempuan lah, sebab kampung tu sebut orang betina dengan orang jantan. Pasal dia kat kampung lah. Masa saya kampung Kelantan pun panggil lelaki ni, orang panggil anak jantan ke anak betina, panggil gitu juga. Bukanlah maksud betina ni berjalang, tak, maknanya jantina dia. Jantina tu pun cantuman jantan betina je adalah jantina, ada sudut bahasa tu. Tapi saya menarik, dia kata apa, tak sesuai orang betina jadi wakil kita, pasal orang kampung ni tengah-tengah malam cari okey. Jadi kalau dia tu macam mana pula, dia kata jadi letak sesuai pada tempat dia, kena kalau dari sudut tu lah saya kata betul jugalah kata gitu. Carilah lelaki yang boleh bantu kita ni kalulah kita ada pilihan lah tuan-tuan. Melainkan memang kita tak ada pilihan, semua calon tu sama belaka. Ni wakil baik dan sebagainya begitu. Letaklah sesuatu pada tempat dia, dan kemudian kalau pun apa berlaku selepas daripada kita dah usaha dah, tiba-tiba Allah lantik pada tu, itulah orang panggil rezeki Allah kat kita, takdir Allah untuk kita. Taatlah kepada pemimpin kita walaupun seorang hamba yang berkulit hitam. Nabi kata, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun. Kerana naknya Islam menjaga penyatuan, naknya Islam menjaga kesepakatan, naknya Islam menjaga keharmonian, naknya Islam menjaga kedamaian dan ketenteraman. Semua ini berlaku bila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita jadi orang yang adil dalam menilai. Sama ada sebagai orang rakyat menilai pemimpin, atau pemimpin menjaga rakyat, menilailah dengan adil. Dan apapun, ingat saya kata tadi, berdoakanlah. Banyaklah berdoa, terutama waktu-waktu getir begini, kita dalam fasa memilih orang yang nak lantik pemimpin. Kalau orang mina anak kita tengok, kita pilih gini, bukan kerana pakaian dia, tapi kerana watak yang ada pada dia, kita setuju dia jadi menantu kita. Ni orang bukan nak jaga anak kita seorang, nak jaga seluruh keluarga kita, nak jaga seluruh rakyat negara kita. Maka pilihlah betul-betul, mintalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti situ dululah. Pada cabang iman kan yang 51, kita akan ada lagi pada pertemuan kita yang akan datang, cabang iman yang ke-52, amar ma'ruf nahi munkar. Hari ini kelas kita di PQDM pada tanggal 15 hari bulan 11 2022 untuk siri kuliah kitab ini yang ke apa? 22. Oh, banyaknya siri kita. 22. Alhamdulillah.
Okey, sehingga kita jumpa lagi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah pada siri yang akan datang, pada siri yang ke-23. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada pihak PQDM. Maka siru ala barakatillah, jagalah diri, jagalah keluarga, tapi yang paling utama jagalah agama. Jagalah agama, jagalah agama. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.